Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Rabbi tammim bil khairi ya karim. Amma ba'd. Saya hormati kenalku Ibrahim Najib, pengarah agama Pangkalan Agama Markas Tentera Laut. Saya hormati Lieutenant Colonel Ustaz Yusof bin Latif selaku dia panggil apa, ketua pengarah pusat pembangunan kerohanian Pangkalan TNDM Lumut, para pegawai Lieutenant Colonel Amir mewakili sel semua manusia Kagat, Jabatan Kagat yang bersama-sama dengan saya dalam rombongan ini. Seterusnya Ustaz, kita tak ada ustazah ya. Tak ada ustazah saja. Tak masuk. Meja Surian. Ya. Seterusnya para ustaz yang Allah Taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi ini sebagaimana telah pun diprogramkan oleh pihak Markas Tentera Laut untuk membawa saya bersama-sama di sini dalam program lawatan rasmi dan sekaligus merasmikan usrah murabbi yang menjadi sebahagian daripada agenda semasa saya mengambil alih jawatan ketua pengarah ya. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada kenaku yang telah pun mengatur lawatan ini dengan baik sekali dan telah pun melalui beberapa agenda yang telah daripada semalam sampailah kepada pagi tadi. Kunjungan hormat saya kepada Parlimen Armada Barat. Juga selepas ini kita akan merasmikan usrah murabbi secara rasmi, menandakan to officialize ya, untuk merasmikan, walaupun tuan-tuan telah pun berusrah sekian lama saya tahu ya. Dan selepas ini saya diminta untuk singgah sekejap di 96 hospital bagi melihat surau baru ya, kawan saya Dr. Faizal, dan saya berakhir dengan dengan solat Jumaat, khutbah Jumaat insya-Allah ya. Menyentuh tentang usrah ini, setelah saya mengambil alih KP, saya memberikan penekanan kepada usrah. Salah satu daripada mekanisme untuk peningkatan ilmu dan juga memperkukuhkan ukhuwah ya. Itu dia sebab usrah ni telah pun masuk dalam arahan kita nombor 8 kita silap saya, di mana arahan pelaksanaan majlis ilmu nadwah dan dakwah dah masuk pun ya. Cuma mungkin strukturnya berbeza sedikit. Ketika mana saya mengambil alih, saya menyusun usrah ini kepada 3 kategori, iaitulah usrah qiyadi. Usrah qiyadi ni peringkat kepimpinan, saya sendiri sebagai nakibnya ya, dan ahli-ahli usrahnya ialah pengarah-pengarah perkhidmatan, pengarah agama di markas perkhidmatan, PPS 1 di Jabatan Kagat dan komandan ilmi. Itu adalah dia panggil usrah qiyadi. Mana di peringkat kepimpinan pun kita ada usrah. Bukan kita suruh tuan-tuan buat semua tapi kita duduk, kita tak buat apa, tidak. Kemudian turun ke markas perkhidmatan kepada division, pegawai division dan setara, kita namakan usrah nuqaba. Sebab mereka ni adalah nakib-nakib. Jadi jamak kepada nakib itu adalah nuqaba. Jadi nuqaba ini ialah dia setelah dia mendapat input daripada usrah qiyadi, agenda-agenda yang dibincangkan dalam usrah qiyadi dia bawa kepada usrah nuqaba di kalangan para nakib-nakib yang akan memimpin usrah di peringkat murabbi. Jadi peringkat murabbi ni adalah peringkat yang brigade dan setara kepada anak-anak buah di bawah naungan masing-masing. Dia tak kira murabbi ni kelompok kecil pun tak kira, 5 orang pun okey, 3 orang pun okey ya. Sebab murabbi ni maknanya usrah yang kita nak membentuk budaya mendidik, mendidik anak-anak buah ya. Kita bukan saja berceramah. Sebab saya turn sikit dia punya pendekatan manhaj yang kita nak pakai
untuk perjalanan kita seterusnya kita tidak menggunakan kaedah ceramah umum yang sekali-sekala kita buat. Lepas tu kita tinggal. Saya lebih meyakini pendekatan bimbingan secara dekat. Anggota-anggota kita yang ada masalah Quran, kita bimbing Al-Quran. Masalah tak reti solat, kita bimbing solat. Ya. Saudara baru yang telah masuk lama, masuk Islam, kita biarkan dia lah, kadang kita tak bimbing. Ya. Demikian juga bakat, isteri anggota tentera, kita tidak bimbing dia secara dekat. Kita buat ceramah secara umum, memang kita buat. Ya, tak dinafikan. Ya. So dalam pembentangan saya kepada JPP, iaitu Kuasa Panglima 55 tentang hala tuju kita untuk 5 tahun ke depan, kita menggariskan 2 perkara yang kita akan buat dalam masa 5 tahun ni, iaitulah pemantapan kerohanian dan keutuhan organisasi. 2 isu ini saya bentang dalam JPP, dan kali pertama kita membawa agenda core kepada JPP, supaya kerja kita ni diperakui oleh pengurusan tertinggi. Dulu kita buat tapi orang tak tahu apa yang Kagak buat. Memang kita buat macam-macam, tapi pengurusan tertinggi tak tahu apa yang Kagak buat sebenarnya. Jadi Alhamdulillah dengan kerjasama daripada rakan-rakan Jabatan Kagat dan Mahkamah Kehormatan, kita membuat satu plan strategik untuk 5 tahun, di mana dianya mengandungi 2 teras, 18 strategi dan 68 inisiatif untuk kita bergerak selama 5 tahun. Ya, perinciannya akan saya bagi kepada Ustaz Yusof nanti sebagai pengarah agama di sini, melalui Kenaku lah, ya, yang akan membawa 68 inisiatif untuk dijayakan selama 5 tahun. Berarti kita bekerja secara teratur dan terarah. Apa kita nak buat dalam masa 5 tahun ni? Dia memfokus kepada 2 perkara, iaitu pemantapan kerohanian, merujuk kepada kerohanian angkatan tentera. Kerja kita bagaimana kita nak perkasakan ruhul ma'nawiyah fi quwwatil musallahah, ya, ataupun spiritual combat power, spiritual readiness, semangat juang, lebih jelas lagi semangat jihad. Macam mana kita nak tanam betul-betul tu. Basicnya mesti melalui 3 perkara penting yang saya bagi penekanan sebagai BFU ataupun bidang fokus utama, iaitulah pengukuhan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu teras satu. Mesti akidah ahli sunnah wal jamaah kita perkasakan, sebab kita nak menghadapi serangan macam-macam, Wahabi lah, Islam liberal lah, ya, pluralism lah. Ada yang tak apa jah. Jadi ini telah menyusup masuk di dalam angkatan tentera kita. Islam liberal sudah kena ingat. Islam liberal ni ada pegangan kanan, kita ada pegangan Islam liberal. Kita tak perasan. So agenda kita nak perkasakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini pengukuhan. Yang kedua ialah pemantapan, iaitulah gerak gempur penghayatan solat. Saya bagi penekanan solat ni kita kena betul-betul kena buat. Sebab tu nak kena ambil ada program khas untuk memastikan anggota tentera kita solat. Ya. Sebab tu kita akan keluarkan buku angkatan, dia panggil ATM bersolat, yang sedang kita akan siap tak lama lagi. ATM bersolat ini menekankan soal kesedaran. Sebab kita tidak tahu pada kaifiat. Kaifiat tu memang semua boleh buat. Tak payah sangat kaifiat ni. Rukun sembahyang berapa, baca apa. Tapi kenapa orang tak mau sembahyang? Kita kena tekan di situ. Cetuskan kesedaran, kenapa kita perlu sembahyang, apa baiknya sembahyang, apa ni benefit yang kita dapat di dunia dan di akhirat. Saudara kena bagi betul-betul penekanan kepada penghayatan solat, ya. Dan agenda ketiga dalam pengukuhan kerohanian ini ialah tahsin Al-Quran. Tahsin Al-Quran. Jadi akidah, solat dan tahsin Al-Quran. Very simple, mudah. Ya, saudara tekan betul-betul. Kita akan cetak balik ni buku CBQ 1, CBQ 2 pun dah siap. Kita akan cetak dalam masa terdekat ini untuk kita lancarkan 6 buah buku seiring dengan plan strategi kita, ya. Ada itu solat, ada akidah ahli sunnah jemaah pun kita buat buku dia untuk panduan saudara semua. Apa dikatakan akidah ahli sunnah jemaah, ya. Dan spiritual combat power. Apa itu spiritual combat power? Ya, kita bawa aliman ayatul jihad, ayatul qital dan hadis-hadis al-maghazi, hadis-hadis yang berkaitan dengan peperangan. Ini kita bawa, ya, seiring, ya. Jadi daripada situ tuan-tuan,
datangnya spiritual combat power ini, dia datang daripada basic itu. Kan? Dia kena datang, kena belajar, kena solat dulu. Kan? Kena Quran boleh baca. Kalau tak boleh baca Quran, dia nak baca surah, nak baca amalan wirid pun tak boleh. Sebab kita bagi mak surah ni pada anggota tentera, dia tak boleh baca. Sebab basic Quran tak ada. So sekarang ni kita back to basic semula. Macam kita back to basic tau. Dulu kita dah 35 tahun, kita ni sebab kita tidak membuat realignment betul-betul. Apa sebenarnya yang dikenakan oleh angkatan tentera terhadap kita. Jadi masa saya buat review betul-betul. Apakah sebenarnya kalau kita belajar TDO tu, dia panggil analyze training need. Kita kena menganalisa. Saya Yusuf tahu tu ya, analyze training need ni kita menganalisa keperluan latihan. Sebenarnya apa yang tentera nak daripada kita? Kita kena buat kajian tu. Kaji punya kaji, kononnya 3 perkara ni memang diperlukan ya. Dan saya berbual dengan panglima-panglima bila saya bentangkan itu, mereka inilah mereka nak sebenarnya ya, akidah yang sejahtera kan. Solat, bila mereka solat, insya-Allah mereka pergi masjid. Mereka pergi masjid, mereka belajar agama, mereka akan dengar kuliah kan. Bila mereka solat kan, kita tahu solat ni tiang agama ni, kita selalu sebut kan. Lepas tu satu lagi Quran. Al-Quran ni kalau kita boleh betul-betul kita mulakan daripada rekrut lagi ya. Untuk makluman saudara semua, komandan pusat latihan rekrut Pusat Sedar telah pun memohon untuk mencetak buku CBQ atas nama Pusat Sedar. Ya, saya bagi keizinan, tak masalah ya. Tak berseri ya. Tak pernah duduk sana. Alhamdulillah komandan pun ada kesedaran. Dia kata silakan, memang kita galakkan. Ya, dengan dia nak prakata komandan dia ya, mana dia nak biasa ada rasa perasaan apa kata sense of belonging, ada rasa kekitaan ya. Jadi mereka gerak gempur ni, saudara kena Al-Quran jangan pandang ringan ya. Kalau yang tak boleh baca Al-Quran langsung tu, kita guna CBQ 1. Yang boleh merangkak baca Quran ni, kita akan guna CBQ 2. Kita akan TOT kan CBQ 2 ya. Dah siap dah semua, dah turun cetak CBQ dah siap ya. Dan atau kaedah-kaedah lain yang saudara selesa pakai. Tak semestinya bergantung sepenuhnya. Kalau saudara rasa qiraati itu iqra, saudara rasa tujuan saya ialah anggota boleh baca Quran. Betul tak? Kita bukan nak tekankan mesti, tapi kaedah ni kalau ditanya sebab ni kaedah-kaedah cepat baca Quran ni di pasaran begitu banyak. Ada Al-Balqi, Al-Baghdadi macam-macam kan. Jadi saya didatangi oleh berbagai-bagai syarikat ni untuk mempromosikan untuk dilaksanakan tentera. Saya kata tak apalah, kami dah ada CBQ, kita ada produk kita sendiri, kita tambah baik je lah. Kalau tak berapa sempurna, dulu telah dibuktikan selama 16 jam. Kalau tak boleh 16 jam, kita lantak seminggu lah katakan kan. 16 jam tak boleh, 2 minggu lah kalau tak rasa tak boleh, ayunlah CBQ tu kan. Kemudian untuk yang golongan yang teramai sekali dalam angkatan tentera, mengikut kajian kita buat, ialah 70% ialah golongan yang merangkak baca Quran. Mereka bukan tak kenal langsung. Macam CBQ 1 tu buta betul kan. Ini untuk saudara baru, untuk yang langsung memang ada yang betul ya. Kita buat tempat boleh kita buat sibuk ya, Sipah baca Quran. Itu program kita, sibuk nama dia, Sipah baca buta Al-Quran, program kita untuk yang golongan yang ni ya. Saya arahan akan keluar dalam masa terdekat ni untuk program Al-Quran ni ya. Kita buat di pelik kenderaan aja, panggil semua, dapat 30 orang daripada pemandu-pemandu kita dan staf-staf di pelik kenderaan, di bawah keng Kementah, tak boleh baca Quran langsung tak boleh baca Quran ya. Jadi kita jadikan kemudian selaras dengan itu, Panglima kita tentera sendiri mengarahkan saya untuk mewujudkan, menubuhkan sebanyak mungkin pusat tahsin dan tahfiz Al-Quran. Jadi di sini Ustaz Yusuf selain pada pusat entan ni, pusat pembangunan kerohanian ni, kena ada satu lagi elemen di bawah pusat, iaitu pusat tahsin dan tahfiz. Buatlah macam mana pun, war-warkan kepada anggota TLDM Lumut ni bahawa kita ada pusat ni sini, sila datang. Kita buat appointment, by appointment, macam sistem medical. Siapa nak betulkan Al-Quran, kita buat satu bilik khas kan. Dia nak one-to-one tuition boleh, nak mengaji secara 10 orang, kita jangan ambil lebih daripada 10 orang Al-Quran ni. Kalau tak ambil ramai-ramai tak boleh, hantar suruh baca, hantar ikut, dia tak jadi. Dia kena seorang baca. Kita bagi tahu awak ni lemah di mana kan. Apa masalah awak ni? Awak ni baru tahap CBQ 1 ni kan, buruk tak nak kenal lagi.
Jadi kita bagi ustaz-ustaz kita yang ambil dia secara one to one tuition atau secara mentor mentee. Ya, kita buat di situ. Yang tahfiz ini ialah untuk golongan yang advance sikit, nama membab hafazan surah-surah pilihan. Kita bukan hafiz 30 juzuk ni. Kan? Sebab mereka ni posting, mereka ni akan bergerak ke sana sini. Tapi hafazan surah-surah pilihan. Sejadah ke, kan? Mereka nak cuba. Al-Waqi'ah, Al-Kahfi ke. Jadi kita promotekan supaya mereka ni hafaz surah-surah tu. Tapi kita kena hafal dululah. Nanti kita Al-Kahfi berkacau. Kan? Masuk KP pun tak hafal lagi. Okay, betul dengan hafal. Ya. Jadi antaranya. Jadi usrah ni apa kaitan dengan usrah ya? Jadi sebelum kita nak mantapkan orang lain, kita kena mantap kita dululah. Itu maksud saya usrah tu. Jadi usrah murabbi ni saya teruskan ya. Saya kalau ikut hasrat saya ialah sekurang-kurangnya 2 minggu sekali lah. 2 minggu sekali ya. Kalau dapat tiap-tiap minggu alhamdulillah. 2 minggu sekali pun okey ya. Peringkat nuqaba kita buat sebulan sekali. Sebab nak kumpulkan beberapa division bukan senang. Kan mereka duduk mata tempat. Sebulan ke 2 bulan. Kemudian peringkat qiyadi tu kita buat 2 bulan sekali. Kita buat di Masjid Mindah dengan format macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Semua saya ya. Jadi usrah itu peringkat qiyadi dia adalah merupakan majlis syura kagak. Dia merangkap majlis syura kagak. Ada isu-isu yang berkaitan dengan fatwa dan hukum, soal fiqh aulawiyat, fiqhul askari, semua kita bahas dalam usrah qiyadi ya, di mana dia adalah macam majlis muzakarah fatwa di peringkat kagak. Sebab kita kena ada. Setelah kita ada satu isu yang kita tak boleh nak selesai, kita bermuzakarah di situ dengan menggunakan forum usrah qiyadi. Dia sekaligus menjadi majlis muzakarah ya. Ini yang kita design untuk ni. Di mana pengisian kepada usrah ini secara umum ya, ada sekian ialah kita menekan pada 3 perkara, iaitu ilmu, ukhuwah dan juga isu semasa. Itu sudah bergalang tu lah. Pertama sekali bincang ilmu. Kan mulakan dengan maksurah. Nak baca sekali pun tak apa, sebab kita sebenarnya bukan nak mengambil amalan tu. Amalan tu buat sendiri-sendirilah. Tapi lebih kepada nak tradisi usrah itu mengambil sempena yang dibuat oleh Imam Hasan Al-Banna rahimahullah. Beliau memulakan menggerakkan ikhwan muslimin melalui kaedah melatih tubi rohani, itulah melalui maksurah, wazifatul sughra, wazifatul kubra ya. Sekali-sekala kita run wazifatul kubra, apa salahnya kan? Sekali baca, jangan ulang kan, baca sekali. Tapi kita kena lancar tu, sebut saja wazifatul kubra, jangan usah kita kokak pula nak baca macam tak pernah baca je. Sebab tu kita kena run through sekali wazifatul kubra tu. Saya sekarang awal balik sekarang kan kita kena lancar lah. Sebab saya di peringkat qiyadi saya wajibkan hafal. Dia tak berani nak mari semua tu. Kan kali kedua pakat nak mau bila. Tak apa kan. Sebab usrah ni apa ni dia panggil apa tu? Maksurah ni ialah kita punya bread and butter apa dia kata. Macam roti dengan margarin kita lah. Kan kita kena hadam lah kan, hadam. Walaupun sebenarnya kejap je kalau saudara tu memang huiri tu kita dah hafal semua dah, cuma susun atur aja. Ayat kursi takkan tak hafal, amalan rasul takkan tak hafal, lillahi ma la ikraha fiddin semua dah hafal. Asbahna amsayna semua tu kan, semua kita dah hafal. Cuma nak susun atur yang mana taklim takhir tu saja yang kita lupa je. Betul tak? Kebanyakanlah wirid-wirid yang dia dalam tu semua kita dah jadikan wirid doa lepas solat ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan kita dah baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani kan. Penghulu segala istighfar kita dah tahu. Macam-macam nak susun dalam bentuk sikun dia. Itu ambil masa sikit ya. Jadi nakib ataupun ahli usrah dari masa ke semasa, nakib di sini kena encourage atau galakkan supaya dia hafal lah. Dengan hafal itu insya-Allah kita lebih confident. Dan satu hari untuk hafazan ni secara teknikal caranya kita akan mulakan wirid 1 Kamarul baca, wirid 2 Imam Malik baca, wirid 3 Amir baca, itu kan kita buat rotation, jangan semua baca ramai-ramai. Di mana ada kesilapan pada bacaan terus kita tegur tu, sebab kita sama-sama kita nak malu apa. Memang kan ada bacaan kadang-kadang macam panjang pendek kan, ada bacaan maksurah. Kalau kita baca seorang-seorang, orang lain dengar, maknanya akan ada bacaan kita yang
tersasul sikit. Panjang pendek tak kena, penekanan tak kena, baris. Ya. Wa badanan hayyinan, kan? Maf'uman kan muf'aman. Kena tengok tu. Kan? Maf'uman. Kan? Maf'uman tak muf'aman. Ada orang baca macam-macam tu. Kan? Apa ni? Itu kemudian apa nama ni? Apa yang sebelum akhir, doa sebelum doa akhir tu? Kan? Apa ni, iqbal apa ni, hari tu dia. Ya, ada baca pau pilih dia nakib. Patutnya pau pilana lah, dia pandai-pandai ejah lah dhamir tu. Kan, kita ustaz semua dhamir kena ejah lah. Pau pilih kita seorang kita, pau pilana kita nakib. Kan? Itulah. Jadi ini adjustment yang ni di mana kita mantapkan ilmu kita melalui program ni lah, program usrah ni. Kita mantapkan ilmu kita. Jangan rasa malu, jangan rasa aku rendah diri, jangan rasa aku pandai sangat. Memang kita tak pandai semua. Kan? Kita dalam proses belajar, kan? Belajar sama-sama kita sebab setakat nak kemaskan benda tu, kan. Jadi sini menjadi medan ilmu. Kemudian kita lepas itu program apa ni, rintitan daripada perbincangan ilmu, dia sebenarnya saudara tak perlu fikir ayat mana nak ulas, ayat mana nak terjemah, nak tafsir. Sebab kita program daripada Qiyani. Apa yang dibincang dalam usul Qiyani akan turun kepada Nuqaba, akan bincang ayat yang sama. Turun pada Ukhlah Murabbi pun akan bincang ayat yang sama. Saya mula dengan wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Kita mulakan ayat tu dulu. Macam mana ulama kata apa? Wa'idu ni apa? Merujuk ke mana? Kan? Kemudian ayat yang berkaitan dengan kita diarah menjadi sekumpulan, maka nal mu'mini ayam firu kafah, kan? Falaula nafara min kulli firqatin. Buat kata ya tafaqahu fid din. Tidak boleh, Allah kata tidak boleh semua keluar pergi perang. Mesti ada satu kumpulan yang liyatafaqahu fid din, yang mendalami agama. Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dan memberi inzar kepada kaumnya boleh dia balik daripada medan perang. Siapa ta'ifatun liyatafaqahu fid din tu? Kita lah. Kan? Kita lah mewakili ta'ifah liyatafaqahu fid din. Golongan yang mendalami agama. Kita nak agak tentera, dia memang dia sibuk dengan perang dia. Agenda latihan peperangan. Waliyun ziru qaumahum, memberi inzar kepada kaum idza raja'u ilaihim, bila mereka balik pada perang. Sebab tu kita tak pergi perang tak apa. Tapi kita ya tafaqahu biddin. Jangan kita duduk lepak pejabat agama, kita tak mendalami agama. Orang lain pergi perang, orang lain duduk sibuk buat latihan kalau kapal ni macam-macam, kan. Saya tak tahu macam mana sistem latihan di kapal ni. Tapi kita di pejabat agama, apa kita buat? Di antaranya ni lah usrah ni. Usrah ni lah baca kitab, mendalami agama, tengok fiqhul askari, tengok tafsir. Lepas tu kita ceritalah pada tentera, ini awak ni walaupun awak ni berlatih macam mana pun, kalau Allah Ta'ala tak bagi menang, awak takkan menang. Kita beritahu dia, kan? Perang. Bila kamu menang, kamu kena bersyukur. Bila kamu kalah, kamu kena redha dan cari jalan macam mana nak menang semula. Ini kan, ini di antara benda-benda yang saudara kena ambil, itu dari segi ilmu lah. Kemudian kita mendalami sikit hal-hal ukhuwah ni tujuan saya ialah supaya kita ada solidarity dan kalau kita tak nak ada clash. Clash ini akan membawa keruntuhan. Ya. Clash ini akan meninggalkan satu implikasi yang amat yang merugikan organisasi. Kalau kita tidak solidarity, kita tak kuat. Sebab kita agenda kita satu aja, Islam. Kan? Cuma sekarang ni kita kadang-kadang kita duduk galik dalam perbalahan, krisis yang tak habis-habis. Akhirnya agenda kita ke mana? Sedangkan orang lain melihat. Kan orang lain kagak ni, apa dia kagak ni, kan? Itu yang asbah yang kita bawa pergi ke ilmi. Dia buat teguran direct aja. Dia kagak ni kan, dia nampak dalam mesyuarat nampak okey. Sebenarnya depa ni ada masalah. Dia cakap direct tu. Malu itu. Sebab mereka perhatikan, nampak kan? Ialah beberapa peristiwa yang saudara semua sedia maklum kan, berlaku dalam kagak. Jadi memperlihatkan krisis dalaman. Jadi zaman saya ni, saya cuba sedaya upaya untuk nak membentuk solidarity supaya kita wahdatul fikri, wahdatul ghayah. Kan? Itu tapi mesti berasaskan satu hala tuju. Itu kita design hala tuju dan action plan kita tu. Jadi kita kena berjalan atas landasan itu. Ya. Kalau untuk tentera ialah pemantapan kerohanian, dan untuk kagak ialah keutuhan organisasi. Keutuhan. Dua teras tu saya bawa. Tak banyak teras. Macam mana organisasi kita perlu diutuhkan?
ilmu kita macam mana, ukhuwah kita, agenda kita. Kita memperkasakan ni, ya. Dan saya tak kompromi dengan Al-Quran. Saya beritahu ambil dengan PSM untuk kenaikan pangkat. Siapa yang gagal Quran, kita tidak akan bagi kelulusan secara mutlak. Kita bagi masa. Kita tak gagalkan dia, kita bagi masa untuk dia tahsin Al-Quran dia. Beberapa kita tahan. Beberapa orang kita tahan kerana kerja kita ni memang tak boleh lagi pada Quran. Saudara bertadarus, memimpin tadarus Al-Quran. Saudara jadi imam Quran. Baca khutbah pun Quran tau. Nak mukaddimah khutbah je Quran. Jadi kita bukan kita nak nyeksa, nak buat syadid kepada ni, tapi saya bab lain saya beri kompromi. Ilmu kita boleh cari kan, tapi bab Quran ni masya-Allah kita jadi guru tau. Kita jadi tuan guru, kita jadi ustaz. Kalau Quran kita ada masalah sikit, bukanlah nak so cantik, qori semua tak. Artinya dia betul juga cukup lah. Dia juga dengan betul. Paling tidak basic ukur 5 lepas lah kan. Kan? Ni ukur 5 pun tak tahu ke mana kan. Wajibul gunnah pun tak selesai. Benda basic daripada Quran. Jadi ini saya katakan masukkan dalam agenda usrah, ya. Jadi sebab tu saudara boleh baca, anak pilih baca Quran boleh, nak tahsin, ya. Ada ustaz-ustaz kita yang memang dia tak boleh. Ada. Macam mana terlepas masuk pun saya pun tak tahulah. Sistem pengambilan kita mungkin ada. Kita pun dululah kita tak tekan sangat ambil. Dulu kita tak tekan sangat buat Quran ni. Kita tengok berbagai latihan bertulis. Kita tengok personality. Lah masa tu kan. Tapi zaman saya ni saya memang suka memberi penekanan kepada Al-Quran kan, sebagai basic foundation kepada seorang ustaz tu. Al-Quran adalah amat-amat penting sekali, ya. Dah dapat Quran kita confidence semua. Insya-Allah. Dan terakhir sekali untuk saya sekian ialah tentang usrah ini ialah apa saya nak tekankan ialah tentang isu-isu semasa. Saudara boleh pilih isu semasa macam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cubalah kita bahaskan. Ya. Kalau kita rasa tak berupaya untuk membahas secara ilmiah, dalam usrah saudara boleh panggil mana-mana tokoh yang berupaya memberi huraian apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah supaya kita betul-betul jelas. Kita tak nak akidah Ahlussunnah ni sebut kita pun terawam-awam benda akidah. Apa prinsip dia, apa dia punya asas-asasnya, apa yang membezakan akidah Ahlussunnah dengan bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kan dalam isu-isu yang berkaitan dengan apa nama ni, ayat mutasyabihat yang duk bahas, duk berdebat dalam tu kan. Ustaz Maulana Ustaz Razi dengan Ustaz Wadi Asri. Ada seorang lagi tu nama Ustaz Wadi Anwar. Ada seorang lagi tadi yang dia berdebat. Saya ikuti perdebatan tu, ya. Cuma kita sebagai ustaz ni kita kena jelas, takut orang tentera kita tanya apa tu akidah sunnah, apa membezakan akidah sunnah dengan bukan sunnah jemaah. Kita kena tahu di mana letaknya Wahabi, di mana letak duduknya Jabariyah Qadariyah tu. Kita kena tahu kan. Sehingga akidah sunnah jemaah tu dikira satu akidah yang moderate, ya, berasaskan apa. Jadi asas-asas tu kalau kita buat buku pun saudara, buku tu sekadar panduan, tetapi perbahasan secara terbuka ni perlu kepada tokoh lah. Sedangkan kita ada buku-buku yang boleh kita bahaskan sama kita, okey, tak masalah. Tapi kalau tak ada, insya-Allah kita boleh panggil apa nama ni, tokoh-tokoh luar. Sebab di negeri Perak pun saya akan mungkin ada ulama-ulama muktabar yang boleh kita, ya, boleh kita panggil dia, ya. Tapi kita bagi tajuk spesifik lah. Jangan dia yang mari cakap umum. Tajuk kita nak bincang tajuk ni. Ini tengah isu-isu semasa, ya. So akan datang ni untuk usrah Qiyadi ialah kita akan bincang secara spesifik apa itu Wahabi. Kan? Kita bagi tajuk Wahabi. Apa kata Wahabi? Apa skopnya? Apa masalah dia dengan kita? Kan? Apa sejarah Wahabi ni? Jadi kita lantik salah seorang daripada ahli nakib ni, dia akan membuat pembacaan sikit. Saya Yusuf boleh lantik entah sebagai ketua sini ataupun Malik sebagai ketua nakib. Boleh lantik daripada kalangan ahli-ahli suara ni. Okey, minggu depan awak bentang tajuk Wahabi. Bentang lebih secara basic. Apa itu Wahabi, sejarah kan. Sekarang ni Google je dalam internet berlambak. Dalam internet tu berlambak dia punya apa itu Wahabi, apa prinsip Wahabi, apa yang menyebabkan dia bercanggah gitu. Kan? Adakah yang diamalkan di Perlis tu adalah Wahabi?
kita kan, mereka mendakwa mereka adalah dia panggil ahli sunnah. Dia Darus Sunnah. Darus sunnah kan. Kita ni bukan ahli sunnah ke? Kan, menyebabkan rasa macam ulama-ulama kita dulu macam mana? Kan, guru-guru pondok kita yang melahirkan berbagai ulama tu, adakah dia orang ni tak termasuk dalam ahli sunnah? Hanya perlis sajakah yang dominan kata ahli sunnah? Jadi orang perlis saja masuk surga, yang lain tu kan yang mengamalkan bid'ah, yang dituduh bid'ah kan, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar kan. Jadi mereka tekankan tahlil. Mana kalau dalalah tu finnar, ramai tu guru pondok kita masuk neraka. Saya bahas cara, saya tak nak bahas ilmiah, bahas cara logik. Saya dulu masa duduk mengaji kat pondok, dia ikut belakang tok guru, kaya bersikap. Pergi tahlil merata tempat, tok guru, tuan guru pondok tu yang bertaraf hampir-hampir bertaraf wali, dengan kewarakan dia kan. Takkan mereka tak jumpa nah macam ni. Sebab tu rasa isu-isu yang dibahaskan oleh Wahabi yang ada kecenderungan ni ialah membangkitkan semula isu yang telah diselesaikan oleh ulama dahulu. Orang dah selesai lama dah isu-isu tahlil apa semua ni. Tak perlu dibincang. Nak buat tak nak buat tak apa. Benda khilafiyah. Kan? Nak buat tak nak buat tak apa. Yang salahnya menetapkan hari itu semua ulama kata salah. Menetapkan wajib buat 3 hari, wajib buat 7 hari, hari ke-40, hari ke-100, iaitu semua ittifaq ulama mengatakan itu adalah memang bid'ah. Tetapi kalau nak menghadiahkan bacaan, buat tahlil, panggil buat kenduri, ya, di situ ada memang ulama. Ya, saya berpegang pada apa yang Ustaz Somad tu saudara boleh pegang. Perbahasan dia mengenai isu-isu khilafiyah ni cukup baik. Ya. Ustaz Somad tu yang Indon tu. Cukup bagus. Kan, macam mana dia mempertahankan. Ustaz Somad, ya. Dia mempertahankan. Dia tu betul-betul clear, ahli sunnah wal jamaah pun clear, mazhab dari segi fiqh pun clear, ya. Itu lain terang. Itu orang ni. Jadi kita ambilnya. Sekarang ni sumber ilmu cukup banyak saya rasa. Sumber kita ikuti perkembangan dalam YouTube banyak. Kena rajin lah. Kita kena daripada duduk tengok benda-benda tak ada faedah kan. Ambil kata kan. Duduk sambil tengok TV boleh, tapi pakai itu yang semak telinga tu. Tengok Doraemon dengan anak-anak pun tak apa lah. Tapi telinga kita dengar apa dia kan. Boleh kan. Okey, isu-isu semacam ni tak akan habis saudara. Dia akan timbul dari masa ke semasa. Dia panggil fiqhul mu'asirah. Isu-isu fiqh, isu-isu akidah, ya. Ini semua adalah akan jadikan fokus usrah saudara sekalian mengikut kemampuan masing-masing. Tapi kalau kita rasa agak ilmiah, kita tak mampu nak membicarakan secara mendalam, so kita panggil Tok Bomo luar. Tok Bomo luar. Kan? Kita ini ya, saya harap usrah ini dapat berjalan dengan baik, dengan teratur, mengikut sistem usrah, ya. Kita mulakan dengan maksurat dan sebagainya. Kita mulakan dengan membaca isu-isu ilmiah sikit, ayat-ayat yang berkaitan dengan dalaman kita, ya. Ayat-ayat yang saya fokuskan ialah wa'idul mustata'tum, kemudian ayat tentang dakwah, iaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu di antara fokus yang kita buat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Itu soal ukhuwah kan. Kemudian kabura maqtan indallah an taqulu wa la taf'alun atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Di antara ayat-ayat tu kita cuba mantapkan di kalangan kita. Apa ayat tu dirujuk ke siapa, ya? Di antaranya. Jadi tanpa memanjangkan kalam, saya berharap ada berdoa lah semoga saudara semua dapat meneruskan surah ini dengan lebih mendalam, lebih sempurna, mencapai objektif yang saya harapkan, ya. Berteruskan balik ini walaupun saya dah tak lama dah dengan meninggalkan perkhidmatan. Saya cuba mewariskan satu benda yang bersifat jangka panjang, ya. Segi strategi perjalanan organisasi, segi pengukuhan dalaman kita melalui usrah, dan ini tidak ada mekanisme lain. Sebab kita ni duduk merata tempat. Nak berkumpul setiap bulan tak boleh. Kan? Saya ada, walaupun saya boleh memberi guys panduan dari segi ilmu dan juga pengalaman, tetapi kita tak boleh berkumpul. PKP lagi dah tak boleh berkumpul. Jadi kita di regional masing-masing, di kawasan masing-masing kita buat pengukuhan, ya. Dan cubalah bagi sedaya upaya al-wala kepada ketua yang kita lantik. Di sini Ustaz Yusuf lah, sebagai yang telah diamanahkan. Ustaz Yusuf pun nak jadi ketua. Diamanahkan begitu. Bagilah al-wala kat dia.
Kan? Baru dia tak boleh banyak kepala. Kalau banyak kepala dia jadi serabut lah. Serabut. Yang ni nak buat aku ni, aku tak kira aku dengan kepala aku. Mana boleh macam tu? Kan? Soal nak beli kereta, nak beli motor, okey. Kan? Itu tak perlu ittifaq ulama. Antara nak pakai Honda ke, nak pakai Toyota kan, itu selera. Soal nak beli rumah kan, nak bini berapa orang kan, tapi ikut channel lah kan. Ada satu cerita yang kena aku cerita amat menarik, saya gelak, saya gelak kan. Ada orang fitnah, dia kata ada orang fitnah dia tu bukan kena aku kan. Ada orang fitnah dia kahwin dua kan. Dia kata sebenarnya silap tu, sebenarnya saya bukan kahwin dua, saya kahwin tiga. Marah dia, orang fitnah dia kahwin dua, bukan dua, dia dah tiga. Oh, fitnah. Tujuk lah. Ya. Ini sudah kan, saya di samping saya datang untuk merasmikan usrah, jadi saya nak tekankan soal ukhuwah tu lah. Ya, kerana kita tidak boleh bekerja sendiri. Allah Taala pun tak akan menurunkan rahmat, tak ada keberkatan, tidak ada kekuatan. Ya, kita ambil sejarah nabi-nabi, para nabi, para sahabat, para gerakan-gerakan ikhwan muslimin, mereka mesti ada ketua. Ketua ni lah kita follow. Nak bagi pendapat boleh. Itu okey. Bukan kita perfect. Saya jauh sekali nak perfect. Silalah bagi pandangan. Bincang secara harmoni kan. Tetapi kalau sudah ittifaq kan, ittifaq dalam satu benda, kita just follow walaupun kita seorang tak bersetuju. Tapi okeylah, atas dasar majoriti itu adanya jumhur ulama. Kan, ada jumhur, pendapat jumhur ialah pendapat yang paling kuat tau. Kan, kalau ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ibn Hajar kan, Imam Nawawi, Imam Ramli. Tapi bila jumhur ulama mengatakan begitu, maka pendapat jumhur itu pendapat yang paling kuat. Kita ambil pendapat jumhur lah. Jadi jumhur kita ialah kita yang muafakat kita semua 50-80% dia setuju untuk satu benda, jadi kita follow walaupun kita rasa macam aku macam pendapat aku rasa betul, tapi tak boleh. Dalam kaedah bermusyawarah dan Islam, kalau pendapat kita tidak diterima, kita alhamdulillah. Artinya berbeza dengan pendapatnya. Kalau pendapat kita diterima, kita kena istighfar. Takut pendapat kita tu salah, istighfar banyak-banyak. Kalau pendapat kita ditolak, kita kata alhamdulillah. Kenapa? Takut-takut kalau orang terima pendapat aku nanti dia membawa jahanam budak organisasi. Itu kaedah bermusyawarah Islam jauh khilaf dengan kaedah bermusyawarah mengikut konvensional. Konvensional dia kalau tak terima pendapat dia tak meja lah, dia maki, dia marah, dia lari keluar meninggalkan mesyuarah ya. Maknanya dia kata seolah dia mengatakan pendapat aku saja yang betul. Begitu salah. Belum tentu betul. Nanti orang ambil pendapat awak, nanti jahanam organisasi. Sedangkan majoriti mengatakan tak betul. Sebab tu ada jumhur. Kita berpegang pada pendapat jumhur adalah selamat. Kan ada satu hadis Nabi kan, mazala ummati, apa lupa dia itu. Sentiasalah umatku ni mana di atas berjemaah kan. Umatku tidak akan berkumpul di atas benda yang dalalah. Ya. Betul, ahli sunnah wal jemaah mewakili 90%. Mewakili mazhab umat Islam seluruh dunia. Dekat Syiah 10%, tak kita kata Syiah betul. Wahabi berapa persen? Lagilah kurang. Kalau Syiah ada 10 ke 11%, Wahabi lagi tinggal 2% kali. Jadi jumhur umat Islam seluruh dunia ialah ahli sunnah wal jemaah. Maka pendapat jumhur ialah pendapat yang paling betul. Tak payah berhujah pun. Kalau kita guna kaedah tu, tak payah berhujah pun. Ikut aja, ya. Itu di antara yang itu. Okey. Tanpa melengahkan banyak kalam, saya dengan ini mengisytiharkan bahawa usrah Merabi peringkat Pangkalan Tiada yang Lumut dirasmikan, dibuka dengan rasminya. Dan saya sudahi dengan aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih di atas persediaan yang bahagia Datuk menyempurnakan perasmian itu tadi. Dengan perasmian itu tadi, maka berakhirlah majlis pada pagi ini. Terima kasih kepada yang bahagia Datuk dan tuan-tuan serta ustaz-ustaz yang telah menjayakan majlis perasmian Usrah Merabi peringkat KDM pada pagi ini. Dan juga terima kasih kepada pasukan sahabat yang berada di seluruh Malaysia yang menyertai kita dengan apps Google Meet. Semoga pertemuan pada kali ini mendapat restu dan barakah dari Allah Ta'ala.
Seterusnya dijemput yang bagi Datuk beredar ke bilik kuliah Masjid An-Nur untuk sesi jamuan ringan. Sekian sesudah hingga wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum beredar saya ada membawa sedikit sumbangan untuk usrah untuk tabung usrah. Kita daripada dana apa nama ni pembangunan dakwah sekali sebanyak RM500 dalam ni. Saya serah pada Ustaz Yusof untuk memulakan tabung usrah. Jadi tabung ni bukan guna untuk nak beli makanan. Saya lebih pada tadi saya sebut kita nak membawa tokoh-tokoh. Saudara perlu nak bayaran. Tapi ini sebagai basic saya kembangkan lagi lah. Kan? Saya bagi dulu RM500 ni sebagai membuka tabung, buka akaun. Tapi mesti dilantik seorang bedah ni. Diurus dengan sempurna. Ya? Mereka accounting. Kita ada kan. Ini akan saya lakukan di setiap mana saya merasmikan usrah ni. Saya tak datang tangan kosong lah. Bagilah sikit. Jangan lupa ya, di bawah Kenaku ni kita ada geran tau. Geran. Dan saya yakin Kenaku akan berturun kepada Bengkalan. Kita ada tabung musaadah RM20,000 untuk kita ada RM60,000, RM40,000 ialah untuk program. RM40,000 tu program tu nak termasuk dalam salah satu program ialah pembangunan dakwah sekali. Sebab tu sedang nak buat seminar sama-sama ustaz kita, ada peruntukan. Kan? Ya ni usrah ni, lain usrah. Usrah ni kan nak beli makan-makan sikit-sikit tapi bolehlah nak buat terkutipan secara sukarela. Jangan paksa. Jangan paksa. Tabung. Saya paksa ni saya tak paksa. Lebih daripada RM5 lah. RM5 ke bawah boleh paksa. Atas daripada RM5 saya tak nak, akan membebankan. Jadi tu ya. Jadi sebenarnya kita nak seronok kan. Boleh nak buat satu pengembaraan ahli usrah, pergilah kembara. Melawat mana-mana. Kembara ahli usrah. Tapi ada program usrah sendiri. Okey. Contoh boleh kita pergi kan. Nak pergi melawat pondok macam mana ahli usrah nak melawat pondok kan. Ya. Ekspedisi kan. Jadi kita kembangkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ukhuwah di kalangan ahli usrah. Ya. Okey? Ya. Saya segera kat dia orang tu. Okey. Pasal melibatkan. Akan aku bagi Ustaz.